Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah lepas dah dengan berkenaan dengan wuduk. Sekarang kita akan masuk berkenaan dengan rukun-rukun solat. Okey, tata cara solat. Okey, tuan-tuan boleh baca dekat sini. Dia ada tulis syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah, dan juga 13 rukun. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan berkenaan dengan okey, sebelum tu saya nak tunjukkan ada dalam rukun 13 rukun solat ni, dia membahagikan kepada 3 bahagian, iaitu rukun qawli, rukun qalbi, dan rukun fi'li. Okey, rukun qawli kat sini ada, pertamanya adalah takbiratul ihram. Yang keduanya adalah rukun qawli yang pertama, yang kedua adalah membaca al-Fatihah, dan yang ketiga adalah membaca tasyahud akhir, membaca tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Dan yang keempat adalah selawat ke atas Nabi pada rakaat akhir. Dan yang kelima adalah salam yang pertama, salam sebelah kanan itu. Itu adalah rukun qawli dalam 13 rukun solat. Dan rukun qalbi dia ada 2, iaitu niat. Pertamanya niat, dan keduanya adalah tertib. Dan yang ketiga adalah rukun fi'li. Rukun fi'li ini ialah pertamanya adalah qiyam. Qiyam itu berdiri betul. Yang keduanya adalah rokok. Yang ketiganya i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk di antara 2 sujud. Dan yang keenam adalah duduk membaca tasyahud akhir, membaca tahiyat akhir. Itu pembahagian rukun-rukun 13 rukun itulah dibahagikan kepada 3 kategori yang penting. Okey, maksudnya rukun qawli ini adalah perkara yang kita mesti baca, yang kita dengar daripada yang kita keluar daripada mulut dan sampai ke telinga kita sekurang-kurangnya. Dan tak boleh deras jugalah. Kita membaca Allahu Akbar itu boleh deras sikit lah, supaya kita yakin dengan ni. Kemudian kita baca Al-Fatihah tu, dan kita bukan imam. Kalau imam tak apalah, boleh baca deras. Kalau makmum ataupun kalau solat seorang-seorang, solat siang, kita tak perlu baca kuat-kuat. Baca Fatihah ni sekadar kita sampai ke pendengaran telinga kita. Okey, dalam di sini ada 13 rukun solat mengikut Imam Syafi'i. Dan dalam kotak tu dia tulis apa itu tumakninah. Tumakninah itu ialah, tumakninah dalam solat adalah berhenti sejenak untuk menenangkan hati dalam rangka melakukan gerakan solat lebih lanjut. Itu makna tumakninah. Sekali dia akan tunjuk, dia akan bagi satu lagi keterangan yang memperjelaskan apa itu tumakninah. Dia akan jelaskan nanti lebih lanjut. Jadi kat sini ada 13 rukun solat lah, mengikut Imam Syafi'i. Tuan-tuan boleh baca apa yang saya dah bacakan tadi kan jugalah. Okey, kita masuk ke rukun yang pertama. Rukun yang pertama, rukun yang kedua dan rukun yang ketiga ini dia adalah dalam satu masa, dalam satu gerak, dalam 3 rukun tapi buat sekali. Itu dia kena faham tu. Pertamanya niat. Kita boleh baca di sini maksud niat. Okey, niat ni, maksud niat adalah khasad ataupun keinginan untuk melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatan. Dan keduanya lah tempatnya adalah di hati, bukan di mulut. Niat adalah tempatnya di hati, bukan di mulut. Okey, dan maksud niat adalah keinginan kita untuk melakukan solat. Solat apa kita nak lakukan adalah solat sunat, solat fardu, solat subuh, solat maghrib, solat isya, solat zuhur, asar. Kita mesti niatkan. Dan juga kita ingat berapa rakaat yang kita nak buat. Itu adalah niat. Dia katakan di sini juga
Syarat sah niat adalah pertamanya, niat mesti diiringi dengan takbiratul ihram dan hati fokus dan sedar ketika mengangkat takbir. Hati ni mesti fokus dan ingat dalam semasa kita mengangkat takbir, dan ingat jenis solat dan kefarduannya. Itu. Dan rukun yang kedua adalah berdiri tegak bagi orang yang mampu ketika bersolat fardu. Ada dalil di sini, surah Al-Baqarah ayat 238, dan daripada hadis Nabi yang bermaksud daripada Imran bin Husain menyatakan bahawa beliau terkena penyakit buasir, dan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana caranya untuk beliau bersolat. Rasulullah SAW bersabda, solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, makalah solat secara duduk, dan jika tidak mampu juga bersolatlah dalam keadaan mengiring di atas rusukmu, mengiring ke sebelah, mengiring, jadi kita menghadap tu ke sebelah, ke arah kiblat. Okey, di sini ditunjukkan gambar contoh berdiri tegak. Berdiri tegak bagi orang yang mampu ketika solat fardu. Perkara penting berkenaan rukun yang kedua ini adalah, pertamanya adalah wajib berdiri bagi orang mampu dalam solat fardu. Maksud itu dengan dalam solat fardu adalah wajib dia berdiri kalau dia mampu. Kalau solat sunat tak apa, kalau dia mampu pun tapi dia nak duduk, tak ada masalah, itu dia boleh buat. Yang kedua, tidak diwajibkan berdiri dalam solat sunat. Saya cakap dulu dah, ter-advance sikit. Yang kedua, tidak diwajibkan berdiri dalam solat sunat. Solat sunat tak apa, duduk pun boleh, tidur pun boleh lah. Tapi nampak sangat, kalau tidur tu nampak sangat kata mengarut lah. Jadi duduklah kurang-kurangnya solat sunat tu. Jika seseorang itu mampu berdiri pada sebahagian solat dan tidak mampu pada sebahagian yang lain, maka wajib baginya berdiri pada bahagian yang dia mampu. Pertamanya mula-mula dia berdiri, mula-mula tu dia larat, kemudian lepas tu dalam beberapa seminit dua, lepas tu dia tak larat dah, tak apalah. Lepas tu dia duduk, ataupun bila sampai bahagian-bahagian contohnya nak sujud apa semua tu dia tak boleh, tak apa, tapi mula-mula dia kena berdiri dahulu. Dia juga ditunjukkan kedudukan kaki ketika qiyam. Qiyam itu maksud dia berdiri tegak. Itu qiyam, gambar ditunjukkan. Dan kita masuk ke ke rukun yang ketiga, rakaat ketiga pula. Rukun yang ketiga iaitu takbiratul ihram. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, pembuka solat ialah bersuci, yakni berwuduk. Permulaan ihramnya, yakni mengharamkannya daripada perkara-perkara yang di luar solat adalah takbiratul ihram. Jadi bila kita takbiratul ihram, maksudnya ia menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang di luar solat lah. Contohnya bercakap, contohnya makan, contoh dia jalan naik bas ke apa ke. Bukan kita masuk naik bas tu tak boleh kalau kita duduk atas bas kita boleh solat. Tapi kalau kita baru nak naik bas apa semua tu, itu wallahu alam, bagi saya tu tak boleh lah kot. Bagi saya lah, saya kata bagi saya itu tak boleh. Tapi kalau kita duduk atas bas dah, maka kita boleh solat. Dan tahlilnya tahlil yang ni menghalalkannya ialah dengan memberi salam. Jadi kita dah takbiratul ihram tu kita dah masuk dalam solat, maka salam itu maksudnya kita dah sudah selesai solat lah, kita dah habis solat. Hadis ni riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Syarat sah takbiratul ihram. Okey, syarat sah ialah yang pertamanya lah, yang mesti melafazkannya dalam keadaan berdiri tegak. Ini mesti dalam keadaan berdiri tegak. Bagi yang mampu lah, yang tak mampu berdiri itu dalam keadaan yang tegak lah, maksudnya dalam keadaan yang paling utama tu. Contohnya kita berdiri lah. Jadi kalau dia tak mampu, dia duduk, maka masa dia duduk itu dia mesti bertegak, tubuh dia tegak, walaupun dia dalam keadaan duduk dia tegak. Itu dia niat, dia takbir dalam masa tu, dalam masa dia tegak tu. Yang keduanya melafazkannya dalam keadaan benar-benar menghadap kiblat, betul-betul menghadap kiblat. Jadi kalau kita baru nak duduk corner, tak menghadap kiblat lagi, duduk badan duduk miring lagi, maka kita takbiratul ihram itu tak sah takbiratul ihram kita.
Dan ketiga, menyebutnya dalam bahasa Arab Allahu Akbar. Kita tak boleh sebut Allah Maha Besar, tak boleh. Dan boleh sebut Allahu Akbar. Dan yang keempat, mempendengarkan semua hurufnya kepada diri sendiri secara terang. Kita sebut Allahu Akbar. Jadi kita kita dengar sendiri. Kita Allahu Akbar. Okeylah, kita dengar. Allahu Akbar. Kita tak dengar. Kita kena Allah, sekurang-kurangnya kita dengar lah. Yang kelima, mesti diiringi dengan niat. Itu adalah ada syarat sah takbiratul ihram ni. Dia pertamanya berdiri tegak, rukun yang kedua tu. Dan yang kelimanya mesti diiringi dengan niat. Niat itu rukun yang pertama. Juga takbiratul ihram. Jadi tiga perkara ni, tiga rukun ni dia dilakukan serentak. Jadi itu yang saya katakan tiga ni dia serentak. Jadi kemudian ditunjukkan cara mengangkat takbiratul ihram yang betul, cara mengangkat tangan yang betul. Okey, cara mengangkat takbiratul ihram dia tunjuk gambar di sinilah. Saya pun tunjuk jugalah. Dia angkat tangan di sama ada jari-jari ni sama parah dengan telinga ataupun sampai kurang-kurangnya sampai dekat dada macam ni. Allahu Akbar, ataupun dekat telinga. Itu lebih selesanya kita kat sini lah, ataupun di antara sini, di antara paras bau dengan telinga. Mana-mana dekat situ pun kita tengah nak, kita nak semayang tu takkan kita nak ukur. Kita takat tu je lah. Itu rukun yang ketiga, Allahu Akbar. Jadi tapi kita selalu tengok juga orang kat macam ni kan, Allahu Akbar, tak tahu pada mana kan. Kita mula-mula semayang dulu macam tu kat lah. Allahu Akbar, kita duduk ni. Tu orang panggil kalau atromen lah. Kan kita takbir atromen lah. Atromen nak lawan gitu dia Allahu Akbar gitu. Jadi itu tak ada dalam sunnah Nabi kata kena buat macam tu. Jadi mengangkat tangan itu wallahu alam, boleh tak boleh, bagi saya kita buat sebaik mungkin lah. Kita nak semayang ni, kita nak yang paling baik. Jadi kita kalau boleh kita buat yang terbaik lah, seperti yang ditunjukkan. Ada juga contoh dia tunjuk kat sini yang tak boleh tu, Allahu Akbar, tak boleh ataupun takat pinggang ni saja, tak boleh. Dia antara bau dengan telinga, ada kawasan tu je, Allahu Akbar. Dan ini tak tahu tak tahu, wallahu alam, kena carilah. Juga ditunjukkan di sini adalah rukun yang ketiga, itu cara mendekap tangan. Dekat tangan dia kata mengangkat tangan di antara dada dan pusat mengikut Imam Syafi'i. Ini bagi saya ini dia cuma lepas takbiratul ihram itu apa kita nak buat. Tapi mendekap tangan itu dia tak termasuk dalam 13 rukun tu. Tapi ditunjuk kat sinilah cara yang terbaik. Saya pun buat macam tu, tapi saya tak kata itu rukun kan. Kita buat tangan di situ itu tak rukun, tapi kita itu terpulang lah. Tapi dalam rukun 13 itu taklah mencatatkan bahawa mendekat tangan itu adalah rukun, tapi ditunjukkan di sinilah itu cara yang terbaik. Jadi bacaan semasa takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Dia ditunjuk kat sinilah Allahu Akbar. Kita boleh Allahu Akbar. Jadi dia Allahu Akbar, Allah alam tu ada tu kan dia panjang sikit kan. Itu rukun yang ketiga. Okey, nanti kita sambung lagi, sebab kalau saya sebut sampai habis ni mungkin sekat 2 jam 3 sejam lebih kot, jadi terpanjang sangatlah. Okey, memandangkan bateri kamera saya pun dah berkelip dah, jadi tandanya kita kena stop kat sini. Okey, baik, kita jumpa lagi di bahagian yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.